Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita sambung kuliah kita munaqashah mudzakarah kita kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslikil Muttaqin. Malam ni kita masuk Al-Faslu Tsani fi Syarahil Kalam. Fasal kedua, fasal yang menyatakan gemar kepada membanyakkan perkataan ataupun membanyakkan berkata-kata ataupun bercakap, lebih daripada tu beletiak dia tu. Baik, kita tengok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati roh penulis atau penyusun atau pengarang kitab ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan merahmati kita semua serta mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kita tengok adapun syarahul kalam. Minggu lepas kita cerita syarahu at-ta'am, syarahu al-kalam, syarahul kalam maknanya gemar bercakap, berkata-kata, memperbanyakkan perkataan, yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan, maka iaitu dicela oleh syarak. Kerana firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Artinya, tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu. Siapa? Manusia lah, orang ramai lah, manusia. Haiwan dia tak boleh bercakap. Pada membanyakkan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Allah Ta'ala maknanya tidak ada kebaikan. Orang yang cakap banyak ni sebenarnya disebut di sini tak ada kebaikan. Jika kerana apa? Kerana dia akan menimbulkan prasangka tak baik, mungkin tuduhan, mungkin kita panggil su'zon, buruk sangka, andaian-andaian yang boleh menyebabkan dosa. Ada ayat dalam surah Al-Hujurat kata, ijtanibu minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni idh. Jauhi daripada banyak bersangka-sangka, kerana yang banyak bersangka-sangka itu kebanyakannya, sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah ataupun mendatangkan dosa. Tapi disebut melainkan orang-orang yang dia bercakap tetapi cakap dia suruh sedekah, suruh buat baik, ataupun nak bagi perbaik hubungan antara dua orang yang berkelahi, menasihati, tegur menegur, cakap benda yang baik. Yang tu tak apa.
yang tu tidak ada masalah. Yang tu boleh, cuma perlu ni kena kontrol kita lah, kena kontrol diri kita supaya tidak terkeluar benda-benda yang kita kata benda-benda yang tak baik. Kerana benda keluar daripada mulut benda tak baik pun dia takkan mendapat menumbuhkan hasil yang baik. Dia takkan menghasilkan perkara yang baik. Dalam surah Ibrahim disebut, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perkataan yang baik adalah seperti pokok yang akar tunjang dia kuat. Dia akan menumbuhkan pokok yang baik, wa far'uha fis sama, cabang-cabang dia, puncak dia menjulang ke langit. Macam tu dia akan jadi baik. Tapi kalau orang yang bercakap buruk, bercakap dusta, cakap bohong, cakap macam-macam yang tak baik, maka dia punya tunjang dia buruk, tak baik, dan dia takkan dapat menumbuhkan pokok yang subur, yang baik dan menghasilkan perkara yang baik. Itu dalam surah Ibrahim disebut. Tapi dalam soal sedekah ada disebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang khairum ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik dan juga mohon keampunan adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakitkan hati. Tak mau sedekah tapi kita menyakitkan hati orang yang memberi sedekah, yang minta sedekah. Perkataan yang baik daripada tak bagi apa langsung lebih baik. Kita doa kat dia ke, mudah-mudahan apa rezeki Allah Taala murahkan rezeki pada dia, dan sebagainya. Jangan tak kata apa, nak bagi, tahu bagi sudah. Jangan kita pula duk kata dekat dia. Jadi tak pasal dah lah duit tak bagi, hentam pula bagi, hentam pula kata kat dia tak bertambah dua kita. Jadi dia jadi pongkai, menyakitkan hati orang. Itu perlu kita jaga, walaupun kita kata bukan senang kita nak jaga hati orang, hati kita pun kita tak dan nak jaga, tak larat nak jaga. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita. Bukan dekat kita jaga kita jaga hati kita. Dan bukan kata kita nak jaga daripada penyakit zahir COVID-19 dan sebagainya, tapi kita nak jaga hati kita daripada penyakit dalaman yang hati yang lebih berbahaya, kerana dia punya orang panggil apa ni, mudarat dia lebih besar, bukan dekat dunia, akhirat sana. Baik, jadilah yang tu. Jadi dalam Quran ada banyak perkataan atau banyak ayat-ayat tentang perkataan yang pasal bercakap. Ayat yang saya baca awal tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang tepat, yang benar. Nak jadi orang yang cakap betul, cakap maknanya kena takwa pada Allah Taala. Kadang setiap isi butir perkataan dia tu ada makna ataupun ada kebaikan untuk orang. Kalau tidak orang tak impun lah. Kadang-kadang kita tengok kan, kadang-kadang selalu dia tengok, kadang di Facebook, kadang-kadang kod WhatsApp, kadang-kadang kod YouTube kan, orang tu dah tak ada tapi perkataan dia masih segar di ingatan. Kata-kata dia tu kan. Baru ni Tuan Guru Haji Rafi'i ke rahmatullah, telah kembali ke rahmatullah, dia orang ambil lah perkataan dia kan. Macam tu lah. Tapi kalau perkataan kita hak keluar macam-macam, tak keluar tak elok, lagu benar cerita. Lepas tu orang sebab pula, walaupun kita dah tak ada. Jadi kena jaga. Orang buat contoh pula, orang ikut pula, lagi berbahaya pada kita kan. Kita dulu dalam kubur nak bagi tambah pahala, tambah melalui dengan amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia, melalui keadaan perkataan kita kadang
buku apa nama macam Tun Guru Haji Rafai. Dia satu ada murid ramai. Lepas tu dia kata perkataan dia ataupun ayat-ayat apa nama kata-kata dia, mutiara kata dia, orang guna, orang pakai jadi panduan kepada orang, jadi pengajaran, dapat lagi pahala kat dia. Tak kira lah. Tak kira hari tu Ustaz Ismail Khamus, Tuan Guru Haji Ustaz Ismail Khamus kan meninggal dunia. Lepas tu keluar dengan dia punya apa nama audio, dia punya ceramah dia, buku dia pun ada beberapa buku yang ditulis. Itu untunglah dia. Jadi dia bercakap pun cakap beri tazkirah, bagi nasihat, teguran dan sebagainya. Jadi kita ni duk tak mana ni tak tahu. Alim ulama pakat pi semua. Kan? Tinggal hak yang ulam nasi lemak banyak. Itu dah banyak lagi tak kisah tu. Saya ingat apa nama kenangan dengan Tunggu Rafi'i tu, bawa anak yang keempat, Muhammad Al-Fatih. Tu ada anak saya lelaki yang Muhammad Al-Fatih, pi ke pondok dia, dijemput duduk Ustaz mengaji dekat waktu tu dia mengajar tak apa orang. Lepas tu dia ajak pergi rumah, apa nama tahnik mulut, tahnik anak Muhammad Fatih. Tapi Muhammad Fatih tu dia memang tak banyak cakap lagu tu. Orang kata lagu tu lah, kalau kata orang duk apa nama duk tahnik pi kat tu orang benar tak banyak cakap. Tapi sekali dia keluar, kadang-kadang hak orang macam tu ada berhikmah perkataan dia. Berhikmah maksudnya sedap. Maknanya kadang-kadang orang tak cakap tu dia lebih banyak mendengar, dia menakul lah kali daripada benda yang dia perhati, benda yang dia dengar. Dia buat kesimpulan, buat keluar satu ayat ya, pendek, ringkas tapi padat. Itu yang orang kata tu kan. Dia tak semestinya cakap, orang kata ceramah panjang bagus. Tak mestinya. Ceramah panjang pun kalau goreng jenuh goreng sampai hangit. Daripada orang cakap sikit ya, kuliah sikit 5 minit tapi memberi kesan sampai ratusan tahun, mungkin seumur hidup orang, mungkin seumur hidup orang tu. Macam itulah juga perkataan yang tak elok yang keluar. Baik, tak apalah, itu fi syarahil kalam. Jadi kita ni suka bercakap, gemar kepada percakapan. Duduk sorang-sorang tak boleh, tapi lah ni orang tak ada masalah. Duduk sorang, duduk dalam bilik pun sorang, tak apa, dia boleh cakap banyak. Dia buka IG, dia buka Facebook, dia buka YouTube, dia orang panggil apa? Live. Hak ni. Lagu tu lah. Lah ni tambah-tambah lagi ada orang yang memang dia sukakan perhatian orang, sukakan perhatian, nak orang like banyak, nak orang komen, nak orang share, lain kali boleh duit dia pula dengan hasil itu. Jadi sebenarnya orang yang cakap banyak ni kena hati-hati. Orang yang pandai bercakap, tak pandai bercakap, jangan risau. Pasal Allah Ta'ala selamatkan kita. Kita dah selamat, tak payah kita nak banyak dosa kan, cakap banyak. Hak baru ni hak viral, usahawan kosmetik juga katanya. Saya pun tak tahu. Usahawan kosmetik lelaki, tapi tengok dia ni lelaki lah. Nampak gaya tu macam lelaki lagi, tak apalah. Tak mestinya guna. Orang pakai kalau kosmetik je walaupun lelaki nampak macam kulit gebu, mana orang lelaki ni kadang-kadang ada jerawat, ada lubang-lubang, itu baru nampak clear kan. Kalau bersih ya payah kan. Dia cakap bapak tahu di kedai tu hinyak. Nak cakap dengan orang hak dengi dalam tu, dalam dia live mana orang tahu lah kan, habis derah orang, kacau orang sebelah punya belah. Orang marah, dia kata ke orang tu pula. Dia tak kata ke orang tu, tapi dia kata ke satu. Kita duk berniaga orang kaya apa, dia tak ada apa sendiri. Kena simbah dengan ayat sirat. Simbah dengan ayat sirat. Lepas tu ketarik kawan tu, baru ketahuan. Itu pasal apa? Kerana mulut badan binasa. Berapa banyak lah jadi kan macam tu.
Jadi macam itulah kita pun bagi kesedaran, keinsafan. Jadi macam-macam lah kes tu. Tapi lah ni kes apa pun dia tak apa-apa nak jadi viral banyak kan. Pasal hak power sekali hak yang orang nak jadi PM tu. Tu je lah kan. Tak habis kita pun tak tahu jadi apa dah jadi. Dan tak habis kita buat apa lah. Kita ada ni buat dekat benda kita boleh buat, kita tak buat apa. Ingat pun ingat sat-sat gitu lah. Sudah lah. Dah kata apa. Baik. Lepas tu tengok esok pula dah jadi apa. Jadi PM sungguh ke, PM tepi, PM atas, PM kanan, PM bawah, ikutlah. Ataupun tukar daripada AM PPM. Pagi ke malam, siang ke malam. Lah ni dah PM dah ni, tekan PPM dah lah. Lah ni 56 PM. PM tu dia tu. Tak tahu kita pakai tahu main tam PM. PM tu dah. Pas midnight. Oh, mesti. Dia skor tahu. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kebaikan pada negara kita semualah. Ataupun tahu kita jaga diri kita dululah dekat mana kita boleh. Baik, kemudian seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyathmut. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam. Cakap ni nak cakap yang baik ya. Tak ada cakap nak benda apa sakit tu duk gagah nak cakap. Diam sudah. Lebih baik. Jadi dan dia cakap pun yang baik, maknanya benda yang penting, benda yang perlu sahaja. Itu pun sebenarnya gambaran kepada seorang yang baik Islam dia. Hadis yang lain disebut, hadis yang lain, min husni islamil mar'i, daripada sebab kebaik nak terjemah macam mana, daripada kebaikan seseorang itu, Islam seseorang itu. Sebahagian tanda yang menunjukkan kebaikan seseorang Islam itu, min husni islamil mar'i, ialah tarkuhu ma la, iaitu dia meninggalkan sesuatu yang tak ada berkenaan dengan dia, yang tak ada apa kenal dengan dia, nantak habis. Semua kita ni ada antara manusia ni, kadang-kadang dia saja seronok nak menyibuk hal orang lain. Itu je lah yang masalah dah. Dia tak ada kena-mengena langsung, tapi nak tahu juga. Pasal apa? Kadang-kadang tu sebab apa? Sebab boleh dia tahu berita, tak lagi dia nak cerita ke orang. Jadi orang akan kata hang tahu semua lah. Yang tu kadang-kadang nak lagu tu. Kadang-kadang kita dengar sekerat, padahal ada panjang dia punya cerita. Sekerat tu tak menggambarkan keseluruhan cerita, ataupun tak kira ni lah kalau kita duk cerita tahu. Jadi akan jadi masalah jadi daripada perkataan. Jadi kadang-kadang tengok orang bisu, duk tengok ataupun duk tengok depa ni, bagus depa ni. Tang dosa, tang cakap, tang mulut, dosa tang lidah tak ada langsung dah. Lepas hak ni di akhirat besok yang kita kena kunci kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah Taala habaq lagi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu
kasurat zunubu, maksudnya gitu punya bacaan dia, kasurat zunubu. Wa man kasurat zunubuhu kana an-naru awla bih. Rawahu Abu Nuaim fil hilyatil awliya, maknanya hilyatil awliya. Wal Baihaqi fi syu'ab al iman. Ada kitab ni Al-Khilyah, kitab yang sangat menarik, seronok dengar, cerita pasal para wali. Kemudian Syu'abul Iman tu cerita cabang-cabang keimanan. Tapi dalam kitab tu tak ada. Ada ke tak ada kot? Tu dia dalam kitab ni adalah Al-Iraqi. Kalau ikutnya dia ada riwayat oleh At-Tabrani dan sebagainya. Cuma ini dikatakan bahawa bukan perkataan Nabi, yang lebih tepatnya ialah perkataan ataupun kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau dikata pun sabda Nabi, dia hadis dhaif. Yang kata dhaif jiddan dan sebagainya. Baik, walaupun begitu dari sudut kebenarannya ada benarnya lah. Barang siapa banyak perkataan ataupun banyak bercakap, banyak berkata-kata, nescaya banyak jatuhnya. Banyak jatuhnya, banyak salah. Banyak jatuh, banyak salah. Dan barang siapa banyak jatuhnya ataupun banyak salahnya, nescaya banyak dosa. Tak cakap, tak ada lah salah apa. Tak ada. Tapi bila cakap, betul tak apa. Tapi kalau salah, berdosa. Lepas tu orang dengar, orang ikut pula, orang buat jadi pegangan, tambah lagi. Jadi berdosa. Dan barang siapa banyak dosanya, nescaya adalah api neraka itu terlebih aula dengan dia. Jadi bila siapa yang banyak dosa, dari api neraka yang lebih layak dengan dia. Dengan orang yang cakap banyak, yang banyak salah, lepas tu banyak salah, banyak dosa. Jadi kita doa kita, kalaupun kita cakap banyak, cakap yang hak elok, hak betul, boleh datangkan pahala. Kan, kok mana ni mati aku kalau tak boleh cakap. Tak? Apa nama ni, Ustaz Cina, mati kalau aku tak boleh cakap. Nak cakap juga, tapi cakap hak elok. Pastikan cakap elok, bermanfaat untuk orang. Ada kebaikan untuk orang. Bila orang dengar, kan tambah pahala kita. Bila kita cakap banyak ataupun cakap sikit, tak kira apa nama, cakap banyak pun kalau betul, betul itu akan mendatangkan pahala. Menjadi pandangan orang buat apa yang kita kata, maka tambah pahala kita. Dia terbalik lagu tu lah. Cuma kita nak kena jaga diri kita. Jaga tu macam mana? Salah satu dan paling kuat, yang paling tinggi ialah kita kena mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang dipesan kepada kita setiap kali khutbah Jumaat. Kena pesan apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa itu dia adalah punca ataupun sumber kebaikan. Pasal apa yang jadi macam-macam? Sebab tak ada takwa. Itu je cerita dia yang berlaku lah ni. Pasal apa kerosakan berlaku? Pasal apa kemusnahan berlaku? Pasal apa apa nama ni, macam-macam yang berlaku, yang kita kata yang tak elok, yang maksiat, yang dan sebagainya. Kerana apa nama, takwa itu tidak ada, ataupun hati rosak kan. Hati itu tempat apa? Hati itu tempat bertapaknya takwa. Betul Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, apa nama ni, sambil Nabi tunjukkan ke arah apa? Ke arah dada. Dia punya tangan letakkan ke dada. At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Di hati itu. Ya. Baik, selesai tentang bercakap, gemar bercakap. Gemar bercakap. Jadi kita tengok baliklah, kan. Jadi bila kita nak cakap, kita fikirkan dulu sama ada percakapan itu memberi manfaat kepada orang ataupun memberi mudarat kepada orang, kan. Ataupun dia tiga kan, sama ada kebaikan, yang kedua mudarat, ataupun buat daripada dosa, kebaikan membawa pahala. Yang ketiga, tengah-tengah itu benda-benda yang lara. Benda-benda yang tak ada apa, sembang saja takat seronok lah. Sembang kosong.
Sembang kosong tak ada apa, lara macam tu. Lara ni guna lara ni macam mana, benda yang tidak ada faedah. Ataupun kalau ikut perkataan bagi orang yang ahli sufi, menjalani perjalanan kesufian, lara ni maknanya setiap percakapan yang menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz tanya pula, lagu mana kalau dia cakap lara tapi dia dengan Allah, boleh jadi gitu? Jawab diri. Tanya ustaz Cing yang tu, cuba guna tu. Ajar ya, kadang-kadang kita tanya habis nak lepas diri. Baik, kemudian habis selesai kita tengok al-faslus tsalis. Dia tak banyak bincang pun dalam kitab ni. Nak banyak sikit duit nanti kita tengok baca Sayyidus Salikin pula. Yang ni kalau kata kita boleh sikit-sikit pun tak apa dah, taruh. Nanti panjang-panjang. Dia kadang-kadang kalau kita terus mengaji daripada rendah terus pergi atas terus banyak terus, awal-awal boleh faham sikit, buat lama lagi pening. Balik pening tak faham apa langsung. Dia ada kan ngaji dekat rendah ni, okey takat ni kita boleh faham. Ngaji lagi okey boleh faham sikit lagi, boleh faham lagi pakai tak faham apa. Tadi awal-awal mengaji boleh faham lagi, bila duduk ke dalam lain kali tak tahu apa, lain kali apa tak tahu. Pun ada macam tu. Jadi cukuplah kita kan. Al-faslus salis fil ghadab. Jadi orang kita kata sifat mazmumah ataupun sifat yang dicela. Yang ketiga ialah al-ghadab. Fasal yang ketiga pada menyatakan marah, tentang marah. Adapun ghadab yakni marah, maka iaitu dicela oleh syarak, oleh agama kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabir al-asal. Dia bukan sabar, sabir, al-asal. Marah itu merosakkan iman seperti mana merosakkan sabir al-asal, iaitu madu. Madu dirosakkan oleh sabir. Sabir ni apa dia? Membinasakan, saya tak tahu apa ditulis bahasa Melayu tu, petroli ke dia gitu. Tapi bila cek balik daripada perkataan as-sabir, hak bahasa Arab tu, sabir ini maknanya dia adalah pati daripada, disebut daripada pokok kayu, yang ada yang kata nama daripada pokok kayu gaharu, yang dia jadi buat guna ataupun jadi hitam, kemudian dia pahit. Kalau dicampur masuk dalam madu, jadi rosak. Macam tu. Sabir ni dia adalah satu ubat. Dia ubat untuk digunakan dalam perubatan. Antaranya dia berubat sakit perut. Yang tu saya baca, tengok tadi ni apa benda sabir ni. Cek balik tengok, macam tu maknanya. Tapi wallahu alam. Macam mana adalah bentuk tersebut macam batu keras tu, tapi tak tahu dia guna lagu mana. Baik. Jadi apa jelah kalau kita kata kerana nilah rosak susu sebelanga, lebih kurang lagu tu lah. Apa-apa pun yang merosakkan. Kadang tak perlu banyak nak bagi rosak, sikit yang masuk jadi rosak. Baik. Ni macam ni kata al-ghadab, marah. Nampak marah satu benda tapi marah itu dia boleh merosakkan iman. Saya ingat saya pernah cerita kan, kita cerita ringkas sudah. Seorang pelajar Mesir tahun selepas saya balik sikit, saya balik 2006, selepas itu berlaku kejadian bunuh pelajar sama pelajar. Pasal apa? Dia geram kat orang lain, dia geram kat pelajar juga, kat esko pelajar, esko mahasiswa lah, pelajar apa nama Universiti Al-Azhar di Mansurah. Saya duduk di situ kot tu. Belum balik 2005 saya duduk di Mansurah. Lah ni semua pelajar Mesir duduk di duduk Kairo, duduk di Kahirah lah. Tak ada lah duduk di cawangan-cawangan. Dia marah kat kawan ni, dia kena penampak aku benar lagu tu. Adalah dia buat benda dia salah dia buat tu.
Lepas tu kawan tu keluar, dia tak balik rumah lagi, dia pergi Thailand dulu. Kawan ni duduk rumah ni, duduk marah, duduk geram, duduk tahan, tak boleh tahan juga. Dia keluar rumah dia pergi ke rumah hak kawan hak nampak tadi ni. Dia skop belajar. Pergi rumah kawan tu tak ada ahli rumah lain yang duduk dalam rumah tu. Dia masuk dia tikam bertubi-tubi. Rumah tu kot belah tu, rumah tu yang saya ingat tu, rumah tu dia naik tingkat pertama ke tingkat kedua. Di bawah tu pasar, orang duduk ni, tapi orang tak sedap mana tahu lah. Arab kadang bising sama kan, menega ni mati. Budak tu pelajar tu dia kena tangkap dan dia kena dipenjarakan di penjara Mesir. Penjara Mesir bawah tanah. Di kawan yang bawa balik lepas tu jumpa pula. Lepas tu kami pergi melawat dia tu budak Selangor. Yang hak nampak tu budak Kedah. Hak yang bunuh tu, hak yang dia tikam sampai mati tu budak Terengganu. Saya kadam kawan abang dah. Jadi budak Kedah pun kenal, budak Terengganu tu, cuma hak yang kena bunuh saya tak kenal. Hak yang bunuh tu pun saya tak kenal. Hak yang apa nama tu, dia duduk di penjara bawah tanah. Kami masuk ziarah dia, masuk di sini, keluar tu tah mana hala tu, dekat Padang Pasir mana. Punyalah panjang, punyalah dia punya orang apa, penjara Mesir tak bawah tanah tu punyalah kata panjang masuk dalam kan, masuk kot lain, keluar kot lain. Bukan ada covid pun tak ada kan. Jadi dia di bawah tu, dia dalam tanah tu boleh buat kereta lagi. Itu cerita dahsyat. Di Saudi pun boleh kata dahsyat juga, dia punya penjara. Penjara dia apa? Pergi penjara Malaysia dia kata bagus. Dia kata jalan macam mana? Dan ni covid duduk sana. Baik, tak apa. Kita sambung apa ni? Artinya marah itu membinasakan akan iman seperti membinasakan, saya tak sebut, tak tahu dia sebut guna, petrol akan madu. As-sabir tu maksud as-sabir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma ghadiba ahadun illa ashfa 'ala an-nar. Artinya tiada marah seorang melainkan hampir ia atas api neraka Jahannam. Tu yang kata bahaya marah tu noh. Lu ingat tu kesian. Satu kes tu yang bising itu dia mah Indonesia. Dia bakar rumah orang Melayu kita, orang mana? Orang Selangor, orang Kelantan. Satu keluarga, habis. Ada kes marah, kes duit. Tu kes duit. Depa menega sekali, depa lain kali macam mana tak tahu. Lepas tu kena tangkap polis, samalah keadaan dia. Dan tak boleh nak bawa balik pergi negara, pergi Indon. Saya ingat orang Melayu, budak Melayu tu pun tak boleh balik ke Malaysia, duduk sana lah. Baik. Dan beberapa benda berlaku macam tu lah yang jadi kata marah ni, sampai ke tahap hilang nyawa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Bahawa sesungguhnya marah itu adalah daripada syaitan, syaitan yang bagi marah. Dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api. Wa inna syaitan khuliqa minan nar wa khalaqal janna min marijim min nar. Itu ayat dalam surah Ar-Rahman. Hanya saja padam api itu dengan air. Jadi marah itu daripada setan, setan tu daripada api. Saya biasa tanya tuan guru kita ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hafizahullah, saya tanya, Ustaz,
kalau kata setan ni, iblis ni, dia wa zurriyatahu. Dia maksudnya dia ada zuriat. Iblis ni ada zuriat. Zuriat dia. Jadi dia ni ada isteri kah? Kalau mana? Yang tu wallahu alam. Jawapan saya masih belum dapat. Guru kita pun tak dapat, depan dia pun tak boleh nak jawab. Wallahu alam. Tapi dia beranak pinak. Maknanya kita baca dalam surah apa? Surah Kahfi. Macam mana? Ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Zuriat dia. Mai ke mana tak tahu, tapi depa ni minal jin. Jin dia banyak, dengan cepat dia boleh beranak dan hidup lama sampai hari ini. Kalau umur 70, 80 kira budak-budak ni kira macam ni kalau umur ni budak-budak dia biar 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ni. Cerita kalau kita cerita wallahu alam bisawab. Ada dalam YouTube, panjang punya cerita ni, lebih pendek-pendek habislah. Kalau habis kita ada ni cerita tu tengah duk syok nak cerita, masa habis tu. Tapi sambung sikitlah cerita yang tu. Katanya wallahu alam bisawab, jin yang ada pada zaman Nabi Musa duk ada lagi hidup. Dia boleh cerita. Wallahu alam bisawab. Kita pun nak percaya dengan jin, tak tahu dia sendiri pun tak nampak. Tapi itulah cerita dia. Kita tak nampak, tapi yang dahsyatnya inna syaitan, sesungguhnya syaitan dia boleh berlari, yajri disebut dalam Al-Quran sebut ayat sungai yajri tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu ayat sungai dan sebagainya. Setan dia boleh berlari, dia boleh berjalan, dia boleh mengalir macam darah dalam dalam darah anak Adam. Tu yang payah kadang-kadang kita berubat hak yang jenis berubat sakit kepala, benda duduk tang kepala, kita pi tang kepala, dia pi tang ke dada, bila nak tembak tang dada, dia pi ke tang perut, lagi tepi tang kaki, jenuh li kan. Tu hak yang jenis suka main-main li kacil ni kan. Polis entry want to jaga. Nak buat lagu mana? Macam-macam. Jadi dalam yang kita nak kena hadapi dalam dunia ini, kita bukan hidup dunia ni manusia saja, tapi kita hidup dengan alam yang banyak spesies tumbuhan, haiwan, jin dan sebagainya. Baik. Maka dia kata bila jadi macam tu, apabila kita marah salah seorang daripada kamu, maka pilah ambil wudu. Ada dalam hadis yang lain disebut lagi, ada beberapa kaedah sebelum nak sampai ke wudu. Jadi marah kamu kalau dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk pun tak boleh, baring. Kalau baring pun duk marah lagi, pi ambil wudu. Kalau ambil wudu duduk marah lagi, pi sembahyang 2 rakaat habis ya. Dan kita ingat, kemarahan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi kemarahan itu akan membanyakkan lagi ataupun memudaratkan lagi akan mengkusut masaikan lagi masalah yang ada. Dia tak berhenti sampai situ, dia akan timbul lagi sampai jadi masalah. Tapi di sana juga ada kemarahan yang dibolehkan, iaitu marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula yang dikatakan marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu? Nabi pun marah, tapi Nabi marah kerana Allah Taala. Jadi banyak perkara kalau nak dibincangkan, tapi dalam kitab yang kita ni serba ringkas, hak ni dia jadi cerita. Nanti ada masa lagi kita cerita dalam kitab contohnya lebih tinggi sikit ni, Sayyidus Salikin. Nanti Ihya Ulumuddin baru ada sedap seronoklah kan. Baik, wallahu alam, takat tu saja untuk malam ini. Insya-Allah lagi kita tahlil. Habis mayang tahlil terus. Lepas tu kenuri apa dah, kambing apa tak. Oh, baik. Ada tanya. Apa itu yang disukai orang ramai tak apa.